Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin, la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Habib Osman bin Abdullah bin Yahya wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la hawla sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 30. Qaulul muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun segala yang wajib bagi sekalian Rasul, semoga Allah mencucuri rahmat dan kesejahteraan kepada mereka, iaitu segala yang wajib yakni wajib pada hukum akal. Segala yang wajib pada hukum akal, ma la yatasawwar fil aqli adamuhu, bagai yang akal tak boleh nak gambar, kata benda tu tak ada, arti panggil wajib pada akal. Ma la yatasawwar fil aqli adamuhu. Ada pun segala hak wajib ada, iaitu 4 perkara. Iaitu yang pertamanya sidiq, artinya benar. Maka mustahil kizbun, kazib, mustahil mereka itu dusta. Benar ni maksudnya benar pada perbuatan, perkataan dan pengakuan. Benar pada perbuatan, perkataan dan ikrar. Satu lagi, perbuatan, perkataan dan ikrar. Ikrar ni pengakuan mereka. Benar. Apa maksud benar? Iaitu tidak menyalahikan waqi'. Itu maksud kata benar. Muwafaqah lil waqi', membetuli dengan diri yang berlaku. Amrun waqi', membetuli dengan amrun waqi', itu maksud kata benar. Jadi iqrar tadi seumpama Sayyidina apa? Khalid al-Walid Khalid yang mana makan dok bewak pasir. Jadi waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak meneguhkan. Jadi Nabi alaihi wassalatu wassalam, dia Rasul ni, wajib mereka tadi itu kalau benda yang berada di hadapan mereka ataupun pengetahuan mereka, kalau benda tu tak salah, kalau benda tu salah, wajib mereka tu kena cegah ke benda sana. Kena kata benda tu salah. Tak boleh mereka tadi tu nak membiarkan benda salah itu dengan salah, tak boleh. Tu di Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam, tak boleh biarkan benda salah tu berlaku. Jadi sebab tu kalau sesuatu perkara berlaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta Nabi tak ingkar ke benda tu, maka menunjuk ke kata benda tu tak ditegah oleh
syarok. Tak direga. Nabi sendiri tak makan dok tu, bawa pasir tu. Tapi sahabat makan, Nabi tak rega. Jadi benar mereka tadi tu bukan kata perbuatan, perkataan, bahkan pengakuan mereka, ikrar kebenaran mereka pada sesuatu perkara itu pun mestilah mereka bersifat dengan benar. Mustahil mereka dusta. Dusta tu apa? Khabaru syai', menyatakan sesuatu tidak membetuli waqi', tidak membetuli dengan perkara yang berlaku. Tak boleh. Misal kata tentang syurga neraka, bila mereka nyatakan kepada kita, mesti syurga neraka tu. Tak boleh benda tu benda yang tak berlaku, tak boleh. Mestilah benda tu benda yang sebenar. Tak boleh mereka dustakan dengan perkataan mereka, tak boleh. Tu Nabi. Walaupun mereka bergurau pun tak boleh dusta juga. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar bergurau dengan tidak dusta. Kita belajar dari kitab tasawuf pun. Ya bergurau ni jangan sampai kita berdusta. Berdusta pada gurauan pun haram. Berdusta ni walaupun pada gurauan haram, tak boleh dusta. Apa-apa kelakuan haram, semuanya haram. Cuma dusta ni dosa besar ke dosa kecil? Besar ke kecil dusta ni? Dosa besar ke kecil ni? Besar ke kecil? Apa yang besar saja? Besar tu kalau memudaratkan orang, kena ayat begitu habis nah. Kalau tidak memudaratkan orang, dosa kecil. Ayat dah ke dulu? Bagaimana ni? Nak tulis. Kalau benda tu memudaratkan orang dengan dusta kita saat ni, besar. Supaya menipu dengan MLM kau. Misal contoh dah, memudaratkan orang ke tak tu? Memudaratkan orang dah tu, habis kerugian dengan harta benda orang. Tak boleh lah. Tapi kalau kata tak memudaratkan orang, tu tetap juga tak boleh. Tapi dosa dia tu tak ada lah sebesar kita memudaratkan orang dengan dusta kita. Ya faham? Tu yang pertama. Sebab tu Nabi kita SAW pernah bergurau. Mana contoh Nabi bergurau? Dengan makcik tua. Apa? Dia minta Nabi doa masuk syurga. Nabi kata tak ada orang tua dalam syurga. Sedih ke maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang tua pun masuk syurga, cuma tidak dalam keadaan tua. Semuanya berubah jadi muda. Lain pada tu mana lagi Nabi gurau. Ketika mana seorang sahabat ni dia mari minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pinjam unta. Dia nak naik kenderaan, nak pergi musafir. Jadi Nabi pun ajak ke sahabat lain bawa datang ke anak unta. Di sahabat orang minta pinjam kata Rasulullah, macam mana nak naik anak unta? Nak kenderaan macam mana anak unta? Nak bawa barang lagi? Kan Nabi SAW kata, tidak ke bapa unta tu pun daripada anak unta? Bapa orang ni bukan anak orang ke? Bapa orang ni bukan anak orang ke ni? Anak orang lah. Patut kalau bapa unta, anak unta juga. Betul ke salah? Betul dah. Jadi maksud kata hak Nabi sallallahu alaihi wasallam mai doa bergurau dengan puak sahabat tadi, tak ada benda yang jadi dusta.
Tu hak kita baru baca dah dalam penawar rasanya. Mana sahabat dia bergurau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bergurau dengan sahabat, sahabat pun bergurau dengan Nabi. Tapi tak saling menghina, mencaci, tidak. Ni kita bergurau, telinga sebab estro. Oh, apa telinga pak estro? Oh ya, kau telinga pak estro. Boleh ke? Boleh bergurau begitu. Cari benda lain nak lawak. Hak tu kata haram dak lawak ni melampau-lampau pada melawak. Orang lain pun suka kakak tak cukup kakak kaki pula. Tak mengaji. Suruh mengaji tak nak mengaji. Suruh reti noh. Jadi maksud katanya kita tadi kena tahu batas-batas dalam bergurau. Jadi sahabat tadi bergurau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit mata, dia makan buah kurma. Sepatutnya orang tak makan buah kurma. Jadi Nabi tegur dia, kamu makan buah kurma tidak kau sakit mata? Dia kata apa? Aku makan ni kok sebelah mata hak lain ya Rasulullah. Dia bergurau. Jadi mana ada kok mata hak lain, kok mata lain tak ada kena makan kak. Tu berbadan adalah kurma sat ni. Tapi dia bergurau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ketawa, maksudnya senyum Nabi. Nabi dia ketawa tak serupa kita. Tak ketawa juga bunyi sorok. Nabi tak, senyum saja. Hingga melihat ke cahaya di celah gigi baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sifatnya amanah. Amanah artinya kepercayaan, maka mustahil khianat, yakni tiada amanah. Apa dah maksud amanah kita mengaji? Dalam Misbah Munir tu baru mengaji ke tak? Amanah, apa maksud amanah? Kepercayaan. Apa ni? Apa? Apa maksud amanahnya? Bukan apa duk main kitman pulaknya. Bukan tanya lawa apa. Tak jelas kau saya tanya ni. Duk kitman tiba-tiba sudah. Apa maksud amanah tu? Tak buat benda yang ditegah oleh syarak. Tu maksud kepercayaan di situ. Tidak melakukan benda haram, tidak melakukan benda makruh, dan tidak melakukan benda khilaful aula. Itu maksud amanah. Bukan kepercayaan hak sekadar kita faham ni, tidak, ia lebih luas daripada tu lagi. Jadi tiap apa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam mari duk kerjakan ni, hak ni daripada benda yang tidak sia-sia. Mustahil Nabi ni buat benda sia-sia, mustahil, tak boleh. Boleh ke Nabi buat benda sia-sia? Bapa tak boleh? Sebab Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kamu benar kasih kepada Allah, maka kamu kena ikut aku. Sebut begitu ke umatmu Muhammad. Kalau benar mereka ni kasih kepada Allah, ikut aku. Jadi kalau Nabi buat benda sia-sia, jadi menunjuk kepada apa? Menunjuk kata apa deh? Ya Adam? Dusta apa pula? Kalau Nabi buat benda sia-sia berdalil dengan ayat tadi, jadi Allah Ta'ala ni nak suruh kita buat benda sia-sia jugalah. Tuhan kata ikut Nabi. Pada Nabi buat benda sia-sia, kita kena apa? Buat benda sia-sia jugalah. Lepas tu, ada ke tak Allah Ta'ala suruh kita buat benda sia-sia? Benda tak ada faedah, benda yang membazirkan masa waktu kita yang singkat di dalam alam dunia ni, ada ke?
Sebab tu hak Nabi buat tu semuanya berbentuk ibadat. Walaupun benda tu harus, misal kata makan minum harus, tetapi apabila kena dengan niat, jadi ibadat. Sebab tu benda makruh pun kalau Nabi buat dia jadi ibadat. Benda makruh Nabi buat, minum diri, kecing diri, hak tu benda makruh. Nabi ada buat ke tak? Ada riwayat kata Nabi buat. Jadi Nabi buat tu tujuan apa? Tujuan Nabi buat nak mengajarkan hukum kepada umat, benda tu tidak haram. Nabi cegah daripada buat. Nabi SAW cegah daripada apa? Daripada minum diri. Lepas tu macam mana Nabi minum diri? Nabi minum diri tu apa? Kerana Nabi SAW nak sebut bahawasanya minum diri itu tidak siapa tangguh haram. Nampak? Lepas tu Nabi SAW minum diri. Jadi minum diri di Nabi SAW tu jadi ibadah. Apa ibadah? Kerana nak menyatakan hukum bagi umat. Ada pun kita minum diri, makruh lah. Apa Nabi minum diri jadi boleh pahala kita minum diri jadi makruh. Macam mana sebut tadi? Nabi minum diri tu kerana nak mengajar ke di umat. Ada pun kita minum diri saat ni tu, tu ke nafsu nak minum diri. Nampak ke tak? Itu yang panggil amanah kepercayaan. Bukan sekadar lagi minta sipir bagi maka jaga bagi kita. Bukan sekadar tu saja amanah di para rasul alaihi wassalatu wassalam ni, tidak. Dan yang ketiganya tabligh. Apa maksud tabligh? Artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu. Maka mustahil kitman. Ni baru kitman, baru kitman, baru jumpa kitman. Amanahnya tak ada kena menggunakan kitman. Jadi kalau salah dengar tak ada nak jawab kitman ni. Maka mustahil kitman, yakni tiada menyampaikan, menyembunyi. Mustahil Nabi ni menyembunyikan. Wahyu ni kita sebut dah dulu, ada beberapa kategori ni wahyu. Wahyu ada beberapa kategori. Benda 2, 3. Mana wahyunya? Jenis-jenis wahyu yang kita sebut dulu. Pertamanya Allah Ta'ala memberitahu kepada Nabi, khas untuk Nabi saja. Yang kedua wahyu yang mana Nabi boleh pilih nak sampaikan kepada siapa-siapa. Wahyu hak diberi pilih. Yang ketiga wahyu yang disuruh sampaikan kepada semua. Boleh dah? Dah? Boleh? Itu 3 jenis wahyu. Mana hak pertama saat ni? Apa? Puas sikit. Apa dah? Wahyu pertama saat ni khusus untuk Nabi saja. Yang kedua apa sih? Tuhan pilih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pada nak menyampaikan pada siapa-siapa. Hak Nabi nampak layak pada nak menerima ke wahyu tadi. Seperti apa dah hak beri pilih ni? Seperti Sayyidina Huzaifah. Dia tahu sebenarnya nama munafik. Walaupun sahabat lain tak tahu, dia tahu. Enggak dia ni. Oh dia ada. Ada. Enggak dia. Tanya.
Nombor 3 tu umum untuk semua. Suruh beritahu ke semua orang, sallu kama raaitumuni usolli, solat kamu seperti mana aku solat. Boleh. Artinya menyampaikan. Habis itu yang keempat, fatanah, artinya sempurna pengertiannya. Maksudnya bijaksana lah. Bahasa kita takut kita tak faham sempurna pengertiannya apa pula. Bijaksana. Bijaksana. Maka mustahil baladah. Baladah ni dungung, bodoh. Ada kata senyum pula ayat ni. Mustahil puak Nabi alaihissalatu wassalam tu bodoh. Baladah. Mana bijaksana di Nabi tu? Apa dah bijaksana di Nabi? Mana kata bijaksana macam mana? Ni Ustaz Suh dia tu, macam ayat dia sekali adik ni, bijaksana tu lagu mana? Dia tengok dia. Tulis lah ni. Nanti anak tanya tak ada jawab. Ustaz Suh lihat dah tu. Bijak membina ke hujah. Ada sangat kita ni. Mana? Bijak lain tu cedeng. Nak habis bagi kita nyanyi apa kata ni. Boleh mematahkan hujah lawan. Sama lah tu. Membina hujah, mematahkan hujah lawan. Boleh. Tu maksud kata sempurna pengertian. Jadi kalau Nabi itu tak pandai membaca, lazim ke tak pandai membaca dengan bijaksana? Lazim ke tak kalau Nabi SAW ni bijaksana, maka tentu dia kena pandai membaca. Lazim ke tak? Tak lazim. Boleh saja Nabi SAW ni bijaksana tapi tak pandai membaca, tak ada masalah. Macam kita kata tinggi. Bila tinggi, tentu kau kena gemuk atau tentu kau kena kurus? Tak. Tinggi yang tentunya tidak pendek, tu lawannya dia. Bila gemuk tentu tidak kurus, tu lawannya dia. Jadi kalau bijaksana lawannya bodoh. Kalau kata apa dia, tak pandai membaca, lawannya pandai membaca. Qari lawannya bagus ya sebut kan mari. Qari lawannya ni. Qari lawannya apa? Mak rumah hentak lah. Panggil apa? Umi. Ikutlah hentak panggil ibu. Umi maksudnya. Umi dengan Abi tu hak lain. Sebut juga Umi ni. Umi tu maksudnya bahasa di orang perempuan lah. Umi Nabi dengan Umi orang tak boleh nak jadi imam semaya lain ni. Umi Abi tu lain pula. Bukan benda sama. Umi tak boleh jadi imam semaya tu tak betul baca Al-Fatihah. Adapun Nabi, Umi di Nabi tak betul baca Fatihah ke? Betul, cuma tak boleh nak membaca saja. Membaca surat ni lah. Tak boleh nak menulis, tak boleh nak membaca. Iqra katanya Jibril. Nabi SAW jawab apa? Ma ana biqari'in, aku tak pandai baca, nak baca lagu mana. Jadi kata Syekh Rif'at Fauzi hafizahullah ta'ala, tak pandai membaca tu ialah satu kemuliaan di Nabi. Macam mana mulia? Kerana dapat ilmu tanpa perlu pandai membaca.
Kita nak dapat ilmu kena pandai membaca jambatan ilmu. Membaca di jambatan ilmu. Bermalah tu tumbuhnya ilmu. Bermalah-malas habis hawa telah jom kita rehat tidur. Dia panggil malah ke rajin tu. Telah habis hawa jom kita tidur. Malah ke rajin. Ni kita jawab ni. Dah kita jawab. Ni. Malah. Sepakatlah buat kita ni sendiri. Malah tak? Maksudnya kalau kata lepas kelah, habis hawa kelah, kita tidur tak membaca ni, malah ke rajin ni. Ada jawab tak tahu. Ni ada jawab tak tahu ni. Malah ke rajin tak tahu. Kamu tak tahu lagi tu orang malah ke rajin. Jauh lagi kalau tak tahu. Pada tak kita tahu, malah tu sepatutnya kalau habis hawa telah agak murojaah kau semeta-semeta kau kita kata. Nanti zuhur sikit baru qailullah. Ni pukul 9 pukul 10 nak qailullah dah. Kita mana tu? Tak jumpa kita Sasa ada kau qailullah pukul 9 pukul 10. Sasa belajar kita sasa tak tahu, tak jumpa kita. Ni. Jumpa kita ke? Qailullah tu. 12 ni ya rehat metanya. Ini ke 10 ni ya. Qailullah. Kok mana? Orang kerja tu, siapa ke tengah hari deri tu. Ca panahnya. Mana ni? Kita ca juga ke panah? Mana nak anggur ni? Buat kau baru tahu. Ada caca lah panah kita ni. Kita mengajinya berteduh dengan kipas lagi. Sampai tak ekong bagus lagi. Dia kena bayar dia bulan-bulan. Ni kena ekong bagus lagi bulan-bulan kena bayar. Jadi nak ayat katanya malah tu sedar malah tak apa tu. Kalau kata tak tahu ni jauh lagi nak sedar tu. Tahu kata malah tak apa tu. Malah tu rajin pagilah habis awal tidur tak tahu saya. Malah tu tak tahu gitu. Sebab itulah ayah bagi Tuan Guru Abdul Aziz dengan Tuan Guru Haji Mustafa pengasas Pondok Pasir Tumbuh tu dia sebut. Dia kata aku hantar kamu kota Mekah ni, walaupun kamu baru, aku nak kamu mengatasi ke orang-orang yang lama. Boleh? Ni kamu ni orang lama diatasi oleh orang baru. Terbalik 360 darjah tu. Dia kata walaupun kamu orang baru sampai kota Mekah ni, aku nak kamu mengatasi ke orang-orang lama yang telah belajar. Tu nyanda. Jadi kita ingat begitu. Habis itu. Baik, fapanah artinya sempurna pengertian bijak. Jadi nak kata tak lazim kalau Nabi itu tak pandai baca, tentu bodoh tidak. Ummi itu lawanya qori. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan ummi itu, banyaklah hikmahnya. Antaranya takdilah kita sebut dah dulu, iaitu bagi menghilangkan tahmah orang kafir. Kata Quran itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pada Nabi macam mana Nabi menulis pun tak pandai. Adapun yang harus bagi sekalian Rasul itu adalah satu perkara jua saja ada di Rasul.
perangai tubuh manusia. Dia panggil apa dah? Panggil apa? Tulis dah situ tu. A'radul basyariyah. Iaitu seperti makan dan minum, berkelakuan macam manusia ni. Jadi hikmah Nabi ni berkelakuan macam kita kerana boleh kita contohi. Nabi berniaga, Nabi bergadai, Nabi berperang sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkahwin sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ketua negara. Apa lagi deh? Nabi apa lagi? Inilah makan, minum. Apa lagi? Tidur. Nabi tidur, Nabi SAW tak seperti mati. Kita tidur, kita ni je 10 pun tak bangun juga. Mahal Ustaz, mau bangun dok mama tu untuk semula tidur semula. Mahal lah. Mau ke mama. Boleh. Bukan manusia biasa, bukan Nabi. Ada ni. Nabi tu tak ada begitu. Alhamdulillah. Nabi, para anbiya alaihissalatu wassalam ni tidur mereka macam mana? Pejam mata dan terbuka hati. Tak ada duk lupa akan Allah Ta'ala. Imam Syafi'i kata tak bangun-bangun tidur tu. Tak qiyamul-lail tu katanya siapa? Anak bagi Imam Ahmad ni. Imam Syafi'i ni umur anak murid dia Imam Ahmad dia. Imam Ahmad ni pujilah tok guru dia. Anak dia kata, apa ayah? Tunggu semalam bangun qiyamul-lail pun duk. Imam Syafi'i ni bukan tak lebat kapung dia. Jadi katanya dia menyelesaikan beberapa puluh masalah. Jadi tak bangun dia mulai tu hidup mikir nak menyelesaikan masalah fiqh. Tu orang tak sebarangnya, tak duduk saja apa kita lah. Iaitu seperti makan dan minum. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam makan minumlah kita reti lah bagaimana cara nak makan, cara nak minum yang diajar ke dalam agama. Mana antara hadis yang masyhur, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Anak, makan dengan sebut nama Allah. Samillah, dia makan dengan tangan kanan. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, dia makan hok duk dekat dengan kamu terlebih dahulu. Jangan makan hok duk jauh begitu, jangan makan hok dekat-dekat tu. Dia ada sopan satu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, datang riwayat kata dia ni kalau makan dia tak makan sorang. Kita ni makan sorang semacam ni. Ibnu Umar tak makan sorang. Dia akan suruh khadam dia tu cari orang lain nak makan sekali. Barakat makannya tu bila makan berjemaah. Maka pada waktu tu bila khadam dia pun dipanggil orang tadi, tiap-tiap kali makan ada seorang tu dia makan dengan kadar lahap. Makan pomok lahap. Maka kata Ibnu Umar, lain kali jangan panggil orang ni untuk makan bersama aku. Kenapa? Kerana dia kata aku mendengar Nabi SAW mari duk sabda, orang mukmin tu bukanlah dia makan dalam keadaan lahap. Dia makan satu-satu. Tu ciri-ciri orang mukmin ni makan. Orang beriman makan, dia tak makan dalam keadaan lahap. Tak ada habis mulut lagi, boboh pula. Kau ni dah benjora ni pula. Ni tangan cedek dah ni. Dua tu masuk mula ni. Tu. Bukan cara orang beriman gitu cara makan. Jadi dia kata jangan panggil orang ni.
Tak ada barokah. Nak makan Jumaat ni nak pada barokah. Maka kalau begitu keadaan kelakuan barokah ke mana pun. Dan minum. Minum dia ajarkan kita minum dengan membahagi kepada 3 kali. Baca bismillah sebelum minum. Lepas minum alhamdulillah, baca pula bismillah alhamdulillah, baca bismillah alhamdulillah. Selagi mana ada minuman tak di dalam tubuh badan kita, sedikit pun tidak ada perasaan pada nak mengerjakan maksiat. Tidur, lagi mana Nabi baring pada tidur. Duduk tidur di atas baring lambung tu supaya apa? Cepat boleh bangun lah. Lepas tu pernah ketiduran, tempat ketiduran Nabi SAW tu dilipat 2 oleh isteri baginda SAW. Ya tahu biasa gini kan, ya terlipat 2, jadi nipis lagi walaupun terlipat 2. Jadi isteri Nabi SAW ni lipat pula 2, jadi 4 di atas. Maka Nabi SAW tanya, apa yang kamu buat pada tempat ketiduran aku? Dia kata, lipat, ditebas sikit lah. Jadi kata Nabi SAW, buat seperti mana biasa, kerana menyusahkan aku pada nak bangun malam. Tempat tidur ni kalau kata tebal sangat, susah nak bangun malam. Tu Nabi SAW ajar kita tidur tu macam mana, dan jaga bangun pada tidur. Dan mustahil bagi mereka itu ardun basyariah yang membawa kekurangan pada diri mereka, seperti gila atau sakit setengah gila. Habis itu qala al-muallif rahimahullah ta'ala, rukun-rukun iman 6 perkara. InsyaAllah lah kita baca sikit lagi esok. Kata kita cotilah 2 minggu ni. Esok sekali lagi kita baca hak kita ni. Hak penawar tu tengoklah saya gabung sempat kita baca. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.